Sabda Rasulullah SAW bermaksud apabila meninggal seseorang itu, maka terputuslah segala amalannya, kan? Melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah yang berterusan dan memberi manfaat. Itu sebab nampak tabung putih itu bagi, kan? Ilmu yang memberi kebaikan dan diajarkan kepada orang lain, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Itu yang peringkat yang kedua, maknanya mengajar menyayangi ibu bapa. Ketiga, masuk peringkat ketiga, mengajar ahli keluarga kita nak bahagia ni kena juga cinta masyarakat, bercampur dengan masyarakat, baru betul-betul bahagia. Kalau tidak, duduk dalam rumah gembira, keluar rumah nampak orang tak suka, apa masalah? Maka kebahagiaan kita belum cukup lagi. Itu sebab nak kena buat baik juga dengan jiran tetangga, dengan masyarakat kena baik. Sabda Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan dari seorang kamu sebelum aku dicintai lebih daripada mencintai ibu bapa, anaknya dan seluruh umat manusia. Sayang Nabi lebih pada yang lain, dan begitu juga belum sempurna lagi keimanan kita selagi mana kita tidak mengasihi saudara kita melebihi daripada diri kita sendiri. Tahap persaudaraan dalam Islam ada 2. Satu, tahap dia ithar, iaitu melebihkan keutamaan, mementingkan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Makna biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Susah nak buat, kan? Tetapi tahap yang kedua, nama dia salamatus sadri, berlapang dada. Maknanya orang lain dapat kebaikan, kita tak marah, kita tak dengki, kita tak sakit hati, kita pun gembira. Anak dia dapat 6A, kita pun gembira. Ada budak pandai dalam kampung kita, orang tu naik pangkat, alhamdulillah, seronok dia naik pangkat. Ada juga orang yang kita boleh minta tolong nanti kalau apa-apa hal. Oi, dengarnya dia ni dapat kereta besar, baguslah tu, untung-untung dapat tumpak. Kereta dia ni tak berlawan. Kau pakai kereta besar, kau tengok aku pakai lagi besar lagi. Kawan tu pakai BMW, dia beli Mercedes. Kawan tu beli van, dia beli Velfire. Kawan tu beli Alphard, kawan tu beli bas sekolah. Dia beli pula bas kilang, tak puas hati, janji bas. Lepas tu sudah ni dia beli, tak tahu beli helikopter pula dah. Beli helikopter lambat sikit lah. Dia beli bilah kipas dulu, sebab mahal. Kadang-kadang tak payah nak bersaing lah, tak payah nak bersaing benda-benda macam tu, takkan habis kalau bersaing macam tu. Tapi kita seronok tengok kejayaan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Kenapa kita perlu sayang menyayangi sesama masyarakat? Sebab kita sebagai manusia hidup saling bergantungan sesama kita, antara satu dengan yang lain, dan mengelakkan pertelingkahan umat Islam. Alhamdulillah, hari ini kita boleh nampak hikmahnya Allah Ta'ala tunjuk. Bila umat Islam dengan Islam tak baik, apa? Siapa ambil kesempatan? Cuba tengok. Satu-satu bodoh yang pasal Islam orang kacau, kan? Ada orang pula yang mempertikaikan, mempersoalkan hal ehwal Islam, orang bukan Islam pula yang lebih-lebih. Saya cakap senang aja, saya kata, ni bukan cerita politik tak, ni cerita pasal kesatuan ummah ni. Saya kena cerita. Dalam rumah kita ada 7 orang anak. Kita ada 3 orang isteri, 4 orang isteri, tak kisahlah, tak apalah, ambil 1 isteri lah, marah pula perempuan kan. Kita ada isteri, suami isteri duduk dalam rumah, ada 7 orang anak. Kemudian kita bawa 2 anak saudara duduk dalam rumah. Anak saudara dalam rumah, kena ingat apa yang dalam rumah tu makan, yang tu juga adalah anak saudara tu kena makan. Dia tak boleh nak cakap, kenapa anak ni dapat lebih, aku dapat sikit, kau pangkat kau anak saudara. Apatah lagi orang yang diambil bola duduk dalam rumah, yang tak ada kena-mengena dengan talian persaudaraan. Jadi dah ada dalam rumah. Dan nak beritahu satu benda je, kalau huru-hara hidup 7 orang anak ni, yang lain tu pun takkan bahagia. Tu je saya cakap. Orang Islam majoriti dalam Malaysia ni, kalau orang Islam hidupnya tak selesa, tak aman, tak sejahtera, orang lain pun takkan sejahtera. Tu kena ingat. Tu sebab kena jaga orang Islam elok-elok dalam Malaysia ni. Itu kena tahu. Jangan main-main. Tak sama Malaysia ni dengan negara lain, jangan disamakan. Tapi satu je, jaga orang Islam elok-elok. Ni orang dah marah, mana tak marah? Pergi haji kali pertama kena bayar 22,000, tak marah ke? Marah orang tu, main-main. Orang tu dah kumpul berapa lama, nak merayu ke tidak? Bukan merayu pun kena bayar mahal. Ni bukan kritik no, tapi maksud nak beritahu. Tu sebab apa? Sebab dah ada orang mula campur tangan. Sebab kita kena jaga hal ehwal agama kita kena jaga elok-elok.
Kesatuan umat penting. Kita sesama kita jangan bergaduh. Nabi tak ajar kita bercakap bergaduh, Nabi tak ajar. Nabi suruh elok-elok antara satu dengan yang lain. Malahan Nabi ajar kita macam mana? Nabi masak, Nabi lebihkan kuah. Nabi lebihkan kuah supaya boleh bagi dekat jiran-jiran, termasuk tetangga yang berbangsa Yahudi pun dapat. Mana nak tunjuk Islam ni agama yang baik. Jangan petikaikan Islam ni tak elok. Ya, itu sebabnya kita marah bila orang hina-hina Nabi, kita patut marah. Mana boleh kita cakap itu biasalah? Tak boleh cakap macam tu. Macam mana kita cakap kita sayang Nabi bila orang hina Nabi kita boleh rasa okey? Macam mana? Tak boleh macam tu kan? Jadi kita memang kena ambil tindakan. Memang ambil tindakan. Itu sebabnya bila kita buat laporan polis, kita harap pihak berkuasa ambil tindakan yang sewajarnya. Itu lah. Sebab benda tu melibatkan, kita tak usik orang lain. Kenapa nak usik kita besar? Kenapa? Macam-macam tuan-tuan. Hari ni bolehlah ambil Quran, buatkan jadi pengesat, tarik dia dekat dalam bilik air tu. Orang ajar. Tuan-tuan tengoklah tu, macam-macam orang buat. Kita ni lah orang Melayu Islam kat Malaysia ni, dia punya perangai pula. Nak buat macam mana? Kan betul lah. Entahlah, biarlah. Kan tu masalah kita. Tapi bila kita apa tengok dulu kan, bila orang nak buat pesta arak dulu, ingat tak? Buat pesta arak macam mana kita tak kira, bukan kira parti, tak kira. Di segi kita ni, bila kita satu hati, kita kata kita marah, kita bantah, akhirnya benda tu tak jadi. Nah, ni hari ni orang Melayu Islam pula sendiri cakap, tak apalah, benda ni kita ni arak kita kat Malaysia ni antara yang berkualiti dalam dunia. Dia pula cakap, kau pernah minum ke? Kan? Ni macam tu. Saya bukan cakap mentari kat Malaysia ni, entah mana, entah New Zealand ke Afrika, tak tahu lah mana kan. Ya, tapi memang betul lah, satu-satu kan benda pelik-pelik kan berlaku. Sebab kita ni kita kena insaf lah, kena ingat balik. Kadang-kadang bila renung-renung balik, kadang-kadang benda tu mungkin ada salah kita mana-mana. Itu sebab antaranya salah kita adalah kita mungkin terlampau nak memperbesarkan perbezaan kita, sedangkan persamaan kita banyak persamaan gitu. Kita sembahyang, kiblat kita sama. Nabi kita itulah Nabi kita sama. Kan? Tak ada dah sebabkan dia ni geng belah sana maka dia sembahyang kiblat dia mengarah sana. Tak ada, sama je kita. Kan? Itu jagalah elok-elok tuan-tuan. Ya. Dan menggalakkan semangat bantu membantu dan kerjasama sesama Islam antara satu dengan yang lain. Kita sebenarnya macam saya cakap, umat Islam paling ramai dalam Malaysia. Dan kalau kita bersatu hati, kalau setakat kapet lah kan, hari malam ni keluar duit 500 orang, besok boleh pasang kapet tu kan, berkira mana 500 weh, gila. Astro full package boleh bayar. Astro full package punya takut kena apa? Kena blok, tak boleh tengok lagi dah Astro, habislah. Sebab tak dapat tengok Gegar Vaganza. Nampak tak? Tapi bab sedekah kira lah, tak payahlah banyak sangat. Kita kena tingkatkan amalan, budaya kita bersedekah tu. Betul. Macam kita tengok lah kan, kita tengok macam kita bulan puasa besok kan, kita bayar zakat, kita salam mengambil tu. Kena berapa ringgit dengan RM6 sangat, RM7. RM7 lah. Faham? Okey, lepas tu kita pun salam, kita pun dah baca doa, kita dah bayar RM7 tadi. Mam, yang Ustaz, ini sudah bayar RM7 tapi ni ambil lagi RM50. Apa ni? Ini ikhlas, saya sedekah. Bagilah ke amil tu. Dia dah ponek, senyum lebar dia duduk kat pasar raya tu. RM50 tu orang. Tahun depan ni semua berhenti kerja bulan puasa, semua nak jadi amil. Sebab ramai orang sedekah kan. Ya, betul lah. Kan? Sedekah ya, jangan kira. Termasuk juga saya nak maklumkan juga tentang Ustaz Rashidat ni. Jadi begitu juga saya pun ada satu pusat akademi pengajian Al-Quran, Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Jadi kalau siapa yang berhasrat nak menyumbangkan kat sana, ada Ustaz Tafi, dan juga kita buat pengajian secara percuma. Kita ada di Al-Ustaz, kita ada di Shah Alam. Siapa yang nak menyumbang, bolehlah menyumbang. InsyaAllah benda ni baik kan? Orang datang mengaji, belajar agama, macam-macam tajuk, macam-macam ustaz datang secara percuma. Kita bayarlah, tetapi orang yang datang tu percuma.
Jadi untuk bagi penerangan sikit tu, saya jemput Ustaz Rashdan untuk memberi sedikit penerangan tentang Akademi Pengajian Al-Quran Miftahul Jannah. Silakan. Sambung sikit lagi. Sikit lagi. Jadi dalam kita tadi dengan masyarakat tadi, jaga masyarakat kita, jaga hubungan macam mana Nabi sayang isteri Nabi, kita sayang isteri kita. Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita, termasuk jemaah kita gini. Dan Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam, maka kita kena sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Selain daripada itu, Nabi tak ajar. Nabi ajar suruh baik. Salah satu doa Nabi yang masih belum makbul sampai ke hari ini adalah Nabi mendoakan agar umatnya bersatu. Itu sampai hari ini sebenarnya masih terlampau banyak halangan, tapi kita menuju ke arahnya. Kalau ikutkan kekuatan negara Islam itu sendiri contoh, kuat dah banyak negara Islam ni, kesatuan kuat patutnya. Tetapi sebabkan ada yang melopehkan pucuk sendiri, ada negara-negara Islam yang terlampau memikirkan persahabatan dia dengan negara-negara lain tu, sampaikan akhirnya tertindas tahu Palestin kono macam mana puak Uyghur, puak Uyghur di China macam mana, orang Islam di China tu macam mana keadaan dia. Banyak tempat-tempat berlaku penindasan dan sebagainya. Itu sebabnya dalam kejayaan yang terakhir, nak cerita pasal kejayaan kita, keluarga kita ni nak jadi keluarga bahagia, nak capai kejayaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti macam mana kita kena ingatkan ahli keluarga kita tentang betapa dahsyatnya sesaan di hari akhirat besok. Teruknya keadaannya yang mana manusia kebanyakannya tak boleh tahan. Dikatakan dalam hadis qudsi, bagaimanakah kamu boleh lagi melakukan maksiat sedangkan kamu tak tahan bertahan dengan panasnya terik matahariku. Hari ni 2-3 hari ni pun orang komplain panas sekarang ni. Komplain panas. Panas. Orang Terengganu sebut very hot today kan. Panas dering. Betul, panas dering. Berdoring panas, bayang dengan panas dering. Iya. Panas betul. Matahari tak tahan. Kan, tahukah kamu bahawa neraka jahanamku itu mempunyai 7 tingkat? Allah bagi tahu. Yang mana Allah Ta'ala bagi tahu setiap tingkat mempunyai 70,000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70,000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70,000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70,000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70,000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70,000 batang pokok zakum. Di bawah setiap pokok zakum mempunyai 70,000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta setiap seekor mengandungi lautan racun yang hitam pekat. Dan di bawah setiap pokok zakum terdapat 70,000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat. Api yang ada sekarang ini digunakan oleh Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 daripada api neraka jahanam. Makna 70 kali ganda. Dan begitu juga apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Surah Al-Furqan ayat 11. Yang mana bagi tahu mendengar tu punya kuat bunyi dia. Yang mana bila terdengar tu dikatakan dalam satu riwayat lebih kurang 500 tahun perjalanan.